الله أكبر الله أكبر. Saya bawakan kisah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Seorang saudagar yang sangat hebat, seorang sahabat Nabi yang cukup kaya. Tetapi tuan-tuan, bila mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf menyertai perhijrahan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah daripada Makkahul Mukarramah berpindah ke Madinatul Munawwarah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak bawa sikit pun harta dia. Tak bawa pun tuan-tuan. Ada sahabat yang bawa hartanya berhijrah sama-sama. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya. Dan bila berhijrah, Sayyidina Uthman bin Affan bawa segala hartanya, bawa pindah sama-sama. Tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, para ulama menyatakan beliau tak sempat nak bawa satu. Ada ulama menyatakan beliau memang sengaja tak nak bawa harta ni. Dia pindah, dia hijrah ikut Nabi sehelai sepinggang, tidak ada apa-apa. Ada para ulama menyatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf berpindah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah ikut rombongan Nabi, bukan tak sempat, bukan sengaja dibiarkan, tetapi dipaksa untuk tinggalkan harta. Sebab diberi pilihan, kau nak bawa harta kau ke ataupun ikut Muhammad berhijrah. Tapi Abdurrahman bin Auf dia tetap ikut Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Dan apa yang berlaku? Sampai di Madinatul Munawwarah, baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat daripada golongan Ansar, iaitulah Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Baginda Nabi mempersaudarakan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa Sayyidina Sa'ad bin Rabi' ini? Seorang mu'allaf yang baru sahaja memeluk Islam, dan Allah mempersaudarakan beliau berdua. Dan yang menariknya tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Rabi' juga bukan calang-calang orang, juga orang yang sangat kaya, yang ada bisnes yang hebat di Madinah ketika itu. Dan bila mana dia mendapat tahu Abdurrahman bin Auf berhijrah sehelai sepinggang, tapi apa dia cakap? Wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, harta aku, perniagaan aku sangat banyak, dia kata. Jadi nak tak kalau aku tawarkan kepada engkau separuh bahagian daripada harta aku ini, kau ambillah. Tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Kerana apa? Bila mana Sayyidina Sa'ad bin Rabi' memeluk Islam, beliau dimaklumkan, beliau ditaklimatkan, beliau dikongsikan dengan kepentingan untuk infak, dengan perjuangan untuk menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat orang yang baru peluk Islam ni, kita gelar sebagai mu'allaf, kadang-kadang berbanding kita yang kita hidup dan lahir daripada keluarga Islam. Sebab apa? Sebab kita dah merasa selesa konon. Kita merasakan kita lahir daripada keluarga Islam, kalau bangun lahir-lahir saja nampak mak yang Islam, solat dan sebagainya, kita rasa tenang, selesa, tak siapa pun. Berbanding mereka yang baru memeluk Islam, kadang-kadang tahap iman mereka sangat tinggi berbanding kita. Kita ada kalanya kita merasakan solat itu bebanan kepada kita. Lepas solat, Allah nak solat lagi pula, Allah solat lagi pula. Dapat sekarang pula kita merasa bebannya. Pergi masjid, pergi surau, nak kena pakai face mask menutup muka.
nak kena pakai, nak bawa sejadah pula, ambil wuduk pula daripada rumah. Yang menyebabkan hari ini kita lihat kurangnya jemaah yang hadir ke masjid dan surau. Sekali apa kita merasakan menjadi bebanan. Itu kalau kita. Bahkan tidak pada Sayyidina Sa'ad bin Rabi', bila mana ditawarkan itu kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf terima tak agak-agak? Tak terima, tuan-tuan. Dia kata tak naklah. Dia kata, kalau kata kita tawar macam tu, contohlah kata kita ada harta yang banyak, katalah kita ada duit pencen contohnya 100,000 dalam akaun kita. Kita dapat makluman sahabat kita tiba-tiba diisytiharkan muflis contohnya, ataupun ada masalah yang menanda sebabkan dia murung dan sebagainya. Kita tawarkan, Syekh, sahabat, dan akaun aku ada 100,000, kau ambil dah 50,000 separuh untuk uruskan masalah kau. Agak-agak nak bagi tak, tuan-tuan? Jangan mimpi lah, tuan-tuan. Saya pun belum tentu nak bagi orang banyak tu, tuan-tuan. Bukan setakat 50,000, tuan-tuan. Nak RM50 kita bagi pun kadang-kadang kita berkira. Dah tu kita tagih pula. RM50 ni bila nak bayar? Besok ke minggu depan ke? 3 hari je RM50 ni. Kita pesan pula macam tu, tuan-tuan. Tu kalau kita diuji. Sebab apa, tuan-tuan? Diuji ni bukan sahaja orang yang ada masalah kewangan, tidak. Tapi orang yang ada harta yang banyak sekalipun, Allah akan uji, tuan-tuan, untuk bantu tak apa yang kita ada. Bahkan bukan itu saja yang Sayyidina Sa'ad bin Rabi' tawarkan kepada Rahman bin Auf. Lepas yang pertama ditawarkan harta tersebut tak diterima, dia kata, wahai Rahman bin Auf, kau nampak tak ada datang isteri aku ni? Dia kata, kalau kau berkenan dekat dia, kau ambil lah, sampai aku ceraikan, kau ambil lah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Nampak tak betapa dia tu nak menjaga saudara. Walaupun Nabi baru mempersaudarakan mereka berdua, tetapi ukhuwah yang ada dalam jiwa tu, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Kalau kita nak tawarkan harta, okey lagi, tak masalah. Tapi nak tawarkan isteri, tuan-tuan, bagi je, memang takkan ada lah, tuan-tuan. Memang takkan ada, kan? Tapi Sayyidina Rabi', tuan-tuan, ditawarkan. Namun lihat apa jawapan Sayyidina Rahman bin Auf. Apa dia kata? Wahai sahabatku Sa'ad bin Rabi', aku tak ingin pun harta kau, aku tak nak pun isteri kau. Aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong tunjukkan aku aina sud, di mana pasar, di mana pasar. Sebab aku nak berniaga. Tu kehebatan Rahman bin Auf. Dia yakin dengan Allah, dan dia ada kepakaran, ada kemahiran. Masa aku dia buat, tuan-tuan, dia berniaga. Dan itulah dia mula bina empire-nya, membina empire-nya di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, dia yakin dengan Allah SWT, kebergantungannya kepada Allah. Bahkan para sahabat menyatakan Abdurrahman bin Auf ni, kalau dibagi seketul batu pun, dia boleh jadikan batu untuk emas, orang akan beli. Itu kehebatan Rahman bin Auf, tuan-tuan. Itu kisah yang pertama. Sebab itu, tuan-tuan, dalam kisah ini saya memetik firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-30, ayat ke-22, dalam muka surat 352. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ini baru separuh ayat tersebut. Apa kata Allah? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan berkaitan tentang harta, berkaitan tentang kepakaran, berkaitan tentang kemahiran. Wassa'ah, bukan sa'ah. Kalau sa'ah itu panjang, artinya yaumil qiyamah. Tapi wassa'ah pendek sahaja. Dan waktu kelapangan, waktu kelapangan, waktu yang terluang,
free time, kata Allah, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Daripada kalangan kamu bersumpah tidak mahu membantu, tidak mahu menolong ahli kerabat kamu terutamanya ulil qurba wal masakin, dan membantu orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan mereka yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini yang pertama yang perlu kita mengambil iktibar dan tadabbur sungguh-sungguh. Allah berpesan kepada kita, berikan amalan kepada kita, kalau kita diberikan harta yang ada sedikit lebih, kita ada waktu yang terluang, jangan kita sombong, jangan kita bongkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu rakan-rakan yang lain, bantu sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Dulu kita tak nak kahwin, kita berhajat nak kahwin, Allah mempermudahkan urusan kita. Lepas berkahwin kita minta anak, Allah permudahkan urusan kita, kita dapat anak. Kita minta itu dapat, minta ini dapat, waktu lambat dan sebagainya. Tetapi bila mana ujian datang kepada kita, kita sombong kepada Allah, tak nak letakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat bantu sedikit pun jadi, tuan-tuan, tak ada kemampuan, tak apa, bagikan idea, bagikan cadangan. Bukan sekali kita kutuk orang, tidak. Itu yang pertama, kisah yang pertama yang berlaku pada dua orang sahabat Nabi. Yang kedua, tuan-tuan, di kisah tersebut berkaitan tentang Sayyidina Sa'ad bin Rabi', seorang mu'allaf. Kita lihat bagaimana baru peluk Islam, sejauh mana kefahaman iman Islam kepada beliau. Tapi kita hari ini, kononnya, sebab kita lahir dalam keluarga Islam, daripada kecil kita dah Islam sampai ke besar, kita terlalu merasa selesa. Seolah-olah kita mengatakan bahawa kita ini confirm ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya juga, tuan-tuan yang berkuliah pada pagi ini, saya pun tak tahu nak cakap, tuan-tuan. Saya ni ahli syurga ke ahli dunia? Sebab itu seorang ulama tabi'in, Imam Muhammad bin Muzakir, menyatakan, pernah satu hari anak murid dia tanya, wahai tok guru, aku nak tanya, aku ni ahli syurga ke ahli dunia? Ada tak orang tanya kita macam tu, tuan-tuan? Ataupun ada kita pernah tanya, aku ni ahli syurga ke ahli dunia? Kan? Pernah tak fikir macam tu? Bila mana soalan tu diajukan kepada guru dia, Imam Muhammad bin Muzakir ini menyatakan, kau tanya soalan yang tak apa nak jawab. Aku pun tak tahu aku ni ahli syurga ataupun ahli neraka, ahli dunia. Walaupun dia tok guru hebat, ulama yang sangat hebat, tetapi dia kata apa? Walau macam mana pun aku cuba untuk jawab, dia kata. Tapi aku jawab, aku bagikan penanda aras, bagikan KPI. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh gunakan KPI ni untuk nilai diri kita sendiri. Adakah kita ini termasuk ahli syurga Allah SWT, ataupun kita ini masih lagi hati kita sebagai ahli dunia? Ahli dunia. Apa dia? KPI dia macam ni, dia kata, andai kata kamu berjalan sekejap lagi, tiba-tiba ada orang datang mendatangi kamu, dan orang itu datang dan dibagikan kamu suatu benda yang sangat berharga kepada kamu, dan kamu terima dengan hati yang gembira, alhamdulillah. Maklumlah tuan-tuan, siapa-siapa batas bumi Allah ini, kalau terima hadiah, terima pemberian orang, ada kita nangis ke, tuan-tuan? Nangis pun nangis gembira lah kan. Tapi confirm terima pemberian, walaupun sepusin, tuan-tuan, sebagainya, kita akan tersenyum. Ya Allah, syukur ni, ya Allah, dapat orang bagi, duduk diam, dapat rezeki dan sebagainya. Semua confirm. Itu juga akan ada imam tadi pada anak murid dia pun akan gembira. Dan lepas tu pemuda yang bagi tu beredar, dan kau pun berjalan. Tiba-tiba engkau ditahan oleh seorang lagi, dan dia tak ada apa-apa, tapi dia minta sesuatu daripada kamu, dan kamu pula tidak ada apa-apa pun, hanya ada pemberian yang kamu dapat tadi. Apa yang kamu buat?
dan kamu bagikan pemberian itu kepada orang yang minta bantuan tadi. Dan kata Imam Muhammad bin Zakir pada anak murid dia kata, lihat hati kamu bagaimana. Kalau ketika itu bila mana kamu terima satu pemberian, hati kamu gembira berbanding kamu memberi orang, artinya kamu masih menjadi ahli dunia. Sebab hatinya masih terpaut kepada dunia. Tetapi bila mana kamu memberi sesuatu pemberian dan kamu merasa sungguh gembira sebab kamu dapat beri pada orang, dapat bantu orang, kamu dapat tolong orang, memudahkan urusan orang, kamu lebih rasa gembira berbanding kamu terima sesuatu. Disitulah kamu telah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tuan-tuan KPI penandaan anas. Tanya diri kita, kita suka menerima pemberian orang ke kita suka memberi kepada orang? Kalau hati kita masih merasa kita suka terima biar banyak-banyak bagi sebagainya, kita masih terpaut dengan hal dunia ini. Tapi kalau kata kita suka memberi walaupun kita tak ada dan sebagainya, suka infak kepada orang, kita sudah menjadi ahli syurga Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu penanda anas yang perlu kita lakukan. Sebab itu bila kita diuji, tuan-tuan, apa yang kita lakukan? Adakah kita nak cari orang di dunia juga, kita serahkan kepada Allah SWT? Itu cerita yang pertama. Tepuk dada, tanya iman.